الحمد لله القائل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung bacaan kitab kita menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Kita sampai di muka surat 6. Sampai di muka surat 6 pada bahagian tengah kitab. Kata dia, dan tiada harus dipalu atas mukanya atau berdarah atau pecah-pecah. Pada bulan lepas kita bercakap tentang tanggungjawab suami ke atas isteri. Apabila isteri itu nusyuz, apabila isteri itu derhaka kepada suami, maka menjadi tanggungjawab suami mula sekali nasihat dia. Setelah dinasihat isteri itu, kalau sekiranya dia tidak mau berubah, kita pindah ke tindakan yang kedua, kita tinggal dia di tempat tidur. Kalau setelah kita tinggal dia di tempat tidur, dia tetap tidak berubah, kita pindah ke tindakan yang ketiga, kita diizinkan oleh syarak untuk pukul dia. Pukul litta'dib, dia kata untuk beri adab pada dia. Pada malam ini dia nak menghuraikan tentang pukul itu. Kata dia, dan tiada harus dipalu di atas mukanya. Maknanya marah dekat bini, marah dekat isteri, macam mana pun jangan tampak muka. Kalau kita nak sedarkan dia, kita nak takdib dia, kita nak beri adab pada dia, berilah, tapi bukan di muka. Muka adalah kawasan larangan yang tidak dibenarkan oleh syarak sama sekali. Ataupun berdarah, ataupun pecah-pecah. Pukul jangan sampai berdarah, jangan sampai pecah-pecah. Adapun mengetahui bahawa sesungguhnya palu itu tiada memberi faedah ia, maka jadi haram pula itu. Kalau suami rasa dia pukul bini dia ni jenis ketegang, pukul pun tak berubah, dia pukul juga, hukumnya haram. Suami dibenarkan pukul isteri dengan syarat dia yakin dia pukul, bini dia berubah. Tapi kalau dia tahu dah bini dia, kalau pukul pun tak berubah, dia pukul juga, hukum dia pukul itu haram, berdosa suami. Kerana bahawa sesungguhnya menyeksa akan orang itu tiada faedah. Kalau kita tahu kita pukul dia tak berubah, kita pukul juga, makna saja nak seksa dia. Seksa ditegak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada harus pula palu akan perempuan yang merdeka itu sampai 40. Dan akan lainnya itu 20. Dia kata tak ada beza di antara perempuan yang merdeka ataupun perempuan yang hamba. Tak boleh yang merdeka 40, yang hamba kita bagi 20 dan sebagainya, tak boleh. Bahkan pukul isteri yang derhaka ini tidak syarat 20, tidak syarat 40. Mungkin sekali pukul, sekadar untuk tunjuk kata kita tak suka dengan perbuatan dia. Maka inilah seksa yang berbuat atas perempuan yang derhaka akan suaminya di dalam dunia ini. Dia kata atas dunia ni Allah benarkan kita bertindak sampai dekat tu kepada isteri yang derhaka.
Adapun seksanya pada hari akhirat, jikalau derhakanya perempuan itu sebab minta talak dengan tiada suatu kesakitan yang tiada haruskan oleh syarak, nescaya haramlah atas perempuan itu mencium bau syurga Allah. Bagi kes isteri yang mulut dia selalu minta cerai dengan suami dia. Suami marah sikit, payah-payah abang cerai abang saya lah. Suami tegur sikit, kalau semua tak kena, abang buang saya lah. Sikit tegur, susah-susah abang hantar saya balik rumah bapak saya lah. Kalau jenis isteri yang mulut dia mudah minta cerai pada suami, maka itu isteri yang diharamkan oleh Allah daripada mencium syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau derhakanya itu sebab menyakiti suaminya dengan perkataannya, nescaya digunting lidahnya di dalam api neraka serta dituang air panas di dalam lehernya. Kalau jenis isteri yang memang jenisnya suka bagi sakit hati suami, saja dia buat bagi suami sakit hati. Dia kata, dia buat kelaku, dia buat macam-macam. Tujuan dia satu je, nak bagi suami dia sakit hati. Di hari akhirat itu, lidah yang selalu menyakitkan hati suami itu akan digunting dengan gunting yang dibuat daripada api neraka Allah. Allah akan perintah malaikat ambil ayak didih dalam neraka, juwih di atas tekuk dia. Dan jikalau derhakanya sebab keluar daripada rumah, maka dipandang oleh lelaki yang lain akan rambutnya, nescaya digunting rambut kepalanya di dalam api neraka Allah. Jenis dia keluar rumah tak pakai tudung, tak pakai telumbung, di hari akhirat esok Allah perintah kepada malaikat gunting rambut kepala dia dengan gunting daripada api neraka Allah. Satu benda yang kita nak kena faham, gunting neraka dia tak sama dengan gunting kedai gunting rambut. Takut saat ni ada orang perempuan dia dengar-dengar, Allah dia kata denda gunting rambut. Dan gunting rambut dengan gunting neraka, ini azab. Gunting rambut dengan gunting dunia itu bukan azab. Lalu yang dimaksudkan di dalam kitab yang kita baca ni, sabit dengan hadis, orang yang keluar rumah membuka aurat, Allah akan suruh malaikat gunting rambut dia di hari akhirat esok dengan menggunakan gunting yang dibuat daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah berbagai-bagai seksanya kerana berbagai-bagai derhakanya. Banyak seksa di neraka ni, Nabi kata tidak ada seksa yang seumpama seksa Allah di neraka itu di atas dunia. Tak ada. Tak usah bayanglah dalam kepala kita seksa teruk macam mana pun, tak teruk di sisi Allah. Hak di neraka tu teruk lagi, sehingga kan tak terbayang dalam fikiran kita teruknya seksa neraka itu. Yang kata seksa neraka ini kita tak tertanggung azab dia. Yang kata seksa neraka ni kalau kita gagah, nescaya lemah kita di dalam menghadapi seksa itu. Kata dia seperti yang dicitrakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adalah pada suatu hari masuk aku ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada serta aku isteriku Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maka tak kala mengetuk pintu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pintu itu? Maka sahut Siti Fatimah, kami dengan suami kami Ali. Satu hari Fatimah anak Nabi pergi rumah Nabi. Dia pergi dengan suami dia Sayyidina Ali. Bila sampai di rumah Nabi, Fatimah ketuk pintu, beri salam. Nabi jawab salam. Nabi tanya siapa tu? Dia kata ini Fatimah. Dan sama dengan saya ni suami saya Ali, dia kata. Hamba datang hendak mengajak akan dikau ya Rasulullah, maka tak kala membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapat akan Nabi hal keadaannya menangis akan sebagaimana tangis yang sangat. Bila Nabi mai buka pintu, buka tu Fatimah kata, aku tengok Nabi teriak sungguh-sungguh masa tu. Dia pergi rumah Nabi, dia tak tahulah Nabi tengah duk buat apa. Tapi bila sampai ketuk pintu bagi salam, bila buka pintu, dia kata, aku dapati Nabi, aku dapati bapa aku Rasulullah pada ketika tu tengah menangis. Menangis sangat dia. Maka kata aku baginya, penebusmu aku, engkaulah bapa aku dan ibuku ya Rasulullah.
Fatimah kata, ya Rasulullah, aku tebus diri aku dengan ibu bapa aku. Engkaulah ibu bapa aku, ya Rasulullah. Apalah yang menangiskan akan dia? Maka sabdanya, bahawa sesungguhnya telah aku lihat pada malam Mi'raj beberapa perempuan daripada umatku di dalam seksa yang amat sangat. Nabi kata, aku teringat balik. Aku teringat balik gambaran yang Allah tunjuk pada aku ketika aku di-mi'rajkan oleh Allah. Kadang-kadang benda tu dah lepas lama dah, tapi bila Nabi teringat balik, menangis dia. Buktinya ini, hadis yang menceritakan apabila Fatimah pergi rumah Nabi, bila dia sampai, Nabi tengah menangis. Bila dia tanya, Nabi, wahai bapakku, engkaulah bapak, engkaulah ibu aku, kenapa engkau menangis, ya Rasulullah? Dia kata, aku menangis kerana aku teringat gambaran yang Allah tunjuk pada aku di dalam peristiwa Mi'raj yang aku pergi dulu. Kata dia, maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu. Kerana itulah yang menangiskan akan daku daripada sangat seksa akan mereka itu. Nabi kata, aku tak boleh tahan bila tengok orang yang kena seksa ketika Nabi dibawa di dalam Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, betapa engkau lihat kepada mereka itu? Ali kata, apa benda yang kamu tengok itu, ya Rasulullah, sampai kamu menangis begini sekali? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan api neraka yang sangat panas dituangkan ke dalam lehernya. Nabi kata, di antara yang aku tengok ada satu orang perempuan yang Allah rentak lidah dia, ikat di atas, gantung dia dengan lidah dia. Tidak cukup dengan lidah dia, dia rentak keluar, gantung di alang apakah, dijuruh pula air panas dalam tengkuk dia. Cuba gambarkan keadaan tu macam mana. Kita nak bagi tahu kepada semua orang bahawa Tuhan boleh buat benda yang kita tak terlintas, Tuhan boleh buat. Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini bukan dia tak tahu macam-macam jenis kerosakan berlaku dalam masyarakat hari ini. Macam-macam. 1001 macam kerosakan berlaku dalam masyarakat hari ini. Allah bukan tak tahu, Allah tahu. Allah tunggu masa aja untuk dia binasakan manusia ini. Allah tunggu ketika dia aja untuk Allah jahanamkan penduduk bumi ini. Dan Allah sudah pun tunjuk satu persatu, satu demi satu, tanda-tanda kekuasaan Allah kepada penduduk bumi ini, supaya mereka sedar bahawa mereka terdedah kepada ancaman azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk tak sedar itulah. Panggil spring, main apa keladi, apa mereka kata malam ni. Apa nak jadi perempuan ni? Penganjur orang Islam, pengunjung orang Islam. Tapi tu buat kerja nak menjayakan majlis tu orang Islam. Apa nak jadi dekat puak-puak ni? Mustahil mereka yang menganjurkan majlis tu tak tahu kata benda tu dosa di sisi Allah dan Allah marah. Mustahil dia tak tahu, saja dia nak buat. Adakah mereka ini tidak pernah terlintas mereka boleh dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sekiranya Allah nak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata dia, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung dengan dua kakinya, padahal terikat lagi terlipat, telah mengeluarkan segala malaikat yang menyiksa itu dengan dua tangannya daripada pihak belakangnya. Nabi tengok keadaan orang yang diazab macam tu. Dan minyak tanah itu dilumurkan pada badannya dan dituangkan air panas ke dalam lehernya. Lipat kaki dia, kilas tangan dia, jurus minyak tanah, kemudian Allah binasakan dia. Jurus air panas atas belakang dia.
Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya, dan buah zakum itu dituangkan masuk di dalam lehernya. Arti buah zakum itu iaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahitnya. Maka apabila memakan mereka itu akan zakum itu, nescaya menggelegak segala isi perut mereka itu, dan otak mereka itu, dan gusi mereka itu, dan keluar lidah apinya daripada mulut mereka itu. Tak kerti nak abang lah. Tuhan ni, saya selalu sebut, manusia selalu silap. Dia duk faham Allah ini dengan bismillah tu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia duk nampak Allah ni maha penyayang. Allah kalau dia sayang kita, takkan dia nak buat habis lagu ni. Dia duk nampak Tuhan tu baik aja, tak buat dia. Bukan Tuhan tu jahat. Memang Tuhan tu baik. Pasal Tuhan baiklah, maka Tuhan buat dia. Kalau Tuhan tak buat dia, makna Tuhan tak baik. Orang yang buat baik dengan orang yang buat jahat tak ada beza dia. Maknanya Tuhan tak baik. Bila orang yang buat baik, Tuhan bagi balasan baik. Orang yang buat jahat, Tuhan bagi balasan azab. Itu makna Tuhan baik. Itu makna Tuhan adil. Itu makna Tuhan bagi balasan yang setimpal pada semua orang yang buat perbuatan di atas dunia. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu syadidul iqab. Amat dahsyat pembalasan dia. Amat pedih pembalasan dia. Amat keras pembalasan dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bila dia balas kita dengan azab dia, balasan Allah itu tidak ada contoh di atas dunia ni. Tak pernah manusia azab manusia cara Allah azab manusia. Allah azab manusia lebih pelik dan lebih teruk daripada yang manusia buat pada manusia. Kata dia, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung padahal memakan ia akan daging dirinya, dan api neraka dinyalakan daripada pihak bawahnya. Satu pula manusia yang Nabi tengok ni digantung dan dia duk makan daging dia sendiri. Koyak daging dia sendiri makan, repih telinga ambil makan, rebut ambil dalam perut ambil makan. Dan di bawah dia api neraka marak menyala. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung lagi menambat oleh segala malaikat akan dua kakinya kepada dua susunya. Dan ditambatkan dua susunya kepada ubun-ubunnya. Dan dijadikan atas badannya itu beberapa ulang dan kala. Itu dia punya pelik. Semua ni diambil daripada hadis Nabi SAW. Dan hal keadaannya memakan ia akan dagingnya dan minum ia akan darahnya sendiri. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya buta dan tuli dan kelu di dalam kerongkongan api neraka. Padahal keluar otak daripada kepalanya dan lagi mengalir ke dalam hidungnya dan segala badannya itu amat busuk sekali. Nabi cuba nak gambarkan dekat kita cukup teruk ni. Yang kata azab neraka ni cukup teruk. Habis-habisan dia habak gantung susu perempuan, gantung naik ke atas, gantung rambut dia, gantung lidah dia, lipat tangan dia, juris dengan minyak tanah. Ambil air hangat, juris dalam tengkuk dia, di bawah api dia menyala. Nabi cuba nak gambarkan kepada kita neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apabila Nabi SAW cerita tentang neraka, pitam dia. Sayyidina Abu Bakar bila Nabi cerita tentang neraka, hitam dia. Tak boleh tahan lah. Tak boleh tahan dah. Karan kuat sangat. Dia dengar. Apa? Dan beberapa orang sahabat Nabi yang lain pun pernah jadi macam tu. Bila dengar Nabi duk terang tu, dengar. Tak boleh tahan. Blackout. Apa? Impact keimanan terhadap jiwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kerana Nabi ini Nabi. Habislah. Bila sebut Nabi ini habis. Nabi sampaikan sesuatu daripada hati dia yang bersih. Nabi sampaikan kepada hati sahabat yang juga bersih. Maka konteks dia cukup kuat. Nabi cerita tu bukan Nabi berlakon. Bukan Nabi buat-buat takut. Sememangnya Nabi lah makhluk yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka impression Nabi tu, tekanan Nabi tu, apa yang Nabi nak buat pulang tu betul mai daripada hati dia. Dia campak masuk dalam hati sahabat. Sahabat juga hatinya bersih bila dia terima peringatan daripada Allah, daripada Nabi. Rebah dia. Kita hari ini danuk banyak sangat. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man aznaba zanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Barang siapa buat satu dosa, Allah titik ke dalam hatinya satu titik hitam. Kita muhasabah diri kita balik, cek balik diri kita 24 jam Allah bagi dekat kita. Berapa titik ada dalam hati kita, Masya Allah, Subhanallah. Takut kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita muhasabah balik, renung balik, pejam mata cari balik daripada subuh. Tadi kita bangkit pukul berapa, kita semayang berjamaah ke tak ke, kita muhasabah balik sampai maghrib, sampai lah ni. Berapa titik dah Allah titik dalam hati kita, Subhanallah, takut kita pada Allah. Kita muhasabah balik, kita cek balik seminggu, hidup kita berapa titik Allah bagi, sebulan hidup kita berapa titik Allah bagi, setahun, sampai umur kita hari ini berapa titik Allah bagi. Maka tidak heranlah apabila kita sampaikan peringatan Allah daripada Quran, daripada hadis. Peringatan itu tak sampai ke hati kita, tak sampai. Kita dengar cerita sahabat, dengar sampai pengsan, kita heran. Pasal kita tak rasa apa. Kita tak rasa apa, kita dengar tak rasa apa, takut pun tak rasa, gerun pun tak rasa, tak rasa apa. Kita cuma rekod benda ni sebagai maklumat ilmu kita saja. Kita dengar, kita rekod, kita tahu benda ni, tahu habuan tahu aja, habuan disembang kau lain cerita balik aja. Tetapi apa yang kita sampaikan tidak singgah di hati kita sebenarnya. Maka itu sebab tazkiyatun nafs, cerita proses pembersihan hati ni, Nabi 13 tahun Nabi buat di Makkah. 13 tahun Nabi di Mekah tu, Nabi tumpukan pada membersihkan hati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in daripada semua kekacauan yang ada di dalam diri mereka. Selama 13 tahun sebelum Nabi hijrah meninggalkan Makkah pergi ke Madinah, 13 tahun tu Nabi duk proses yang ni saja. Bagi clear yang ni saja, asas ni mau bagi elok. Bila soal akidah elok, bila soal keyakinan pada Allah elok, bila soal akhlaknya elok, bila semua ni elok, insya-Allah apa yang manusia buat akan jadi elok. Kalau asas ni tak elok, hatinya hitam, fikirannya kotor, kalau hak ni semua tu kuat lagi, tak usah bagi apalah. Dia semangat sah aja, lepas tu berterai dia. 13 tahun Nabi SAW proses membersihkan hati manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Allah dah sebut dah dalam ayat dia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilham ke dalam hati manusia itu fujur dan takwa. Jahat dan takut pada Allah. Ada dua-dua. Dalam hati kita ni ada dua-dua. Ada rasa takut pada Allah dan ada rasa jahat pada Allah. Ada di kalangan kita hari ini yang anak-anak kita jadi mai jumpa kita. Dia kata, ayah minta RM50. Tanya buat apa? Nabi stadium Keladi. Baru tadi petang tadi. Kita duk kalau duk siap nak main masjid Kelang Lama. Kawan bila kita cakap pasal Keladi, dia nak jadi tak bunyi. Dan kawan kita unggah oya pun. Nah, baru petang tadi aja anak kita main, dia kata ayah minta RM50. Tanya nak buat apa? Nak pergi Keladi. Dia kata malam ni. Dia memanglah tak mau pergi sebab dia memang tak sesuai dah pergi tempat macam tu. Kalau sesuai boleh pergi sekali. Dia kata, tapi peringkat umur dia tak sesuai dah pergi tempat tu. Tapi tang anak nak pergi, bagi RM50. Balik awal sikit. Dia kata. Maknanya dia masih lagi tewas dengan fujur yang ada dalam hati dia. Fujur.
Mengaji rata dah. Orang duk peringat dia selalu sangat dah. Tapi tak boleh nak clear juga dia ni. Dia masih lagi duk fikir nak lepas dia aja. Anak pinak dia tak lepas. Tapi kalau dia jaga dah, dia kata dia kata ayah tak bagi pergi tempat tu. Malam ni hang ikut ayah main masjid ni. Dia penjara anak dia, suruh naik kereta, dia bawa main malam ni. Tak lagi nak balik cari-cari anak dia, tak dah. Anak dia lari pergi sana. Yang tu tak apa. Maknanya dia dah usaha. Dia dah buat yang terbaik untuk anak dia, tapi bangsa jenis anak dah liap dah, baru dia nak lentok ni, tak mau nak jadi. Anak tu tuang. Lepas-lepas maghrib jadi tengok-tengok babai dah, tuang pergi dah. Sana tarik lagi kuat. Sana punya karan lagi kuat. Sana spring. Dia bidah lagi terah. Dalam kes yang macam tu, pak dia dah usaha. Tapi anak dia jenis degil, tidak mau tunduk pada Allah. Samalah dengan kes Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dia usaha untuk menarik anak dan isteri dia kepada agama Allah. Tapi anak dan isteri dia dah buat keputusan untuk rosak bersama dengan musuh-musuh Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Keladi ni pun mereka ambil malam kita mengajar. Gamak dia nak test tengok puak-puak ramai mengaji ni ada nak lari. Tak lari, insyaAllah. Tak lari dah. Kita tak lari. Kita sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila-bila masa, insyaAllah. Kata dia, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya, dipotong segala daging badannya daripada hadapannya sehingga ke belakangnya, daripada segala anggotanya dengan gunting api neraka. Ada juga siksa macam itu. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung hal keadaannya, hitam segala mukanya dan dua susunya, dan api memakan isi perutnya. Ada yang kena gantung hitam rentung, api hidup mamak isi perut dia. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang bergantung, kepalanya seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh kaldai, dan di atasnya itu beribu-ribu warna daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang Allah ubah kepala dia jadi kepala babi. 2-3 hari ini saya dua habaq atas masjid. Gambar keluar dalam majalah ni, Weekly World News. Weekly World News. Tajuk dia kata bizarre virus turns human into pigs. Satu jenis kuman yang cepat merebak ditemui di Colombia dan juga di Brazil. Kuman ini bila dia berjangkit kepada seseorang itu, dalam beberapa hari sahaja orang kuman into pig. Satu jenis kuman yang cepat merebak ditemui di Colombia dan juga di Brazil. Kuman ini bila dia berjangkit kepada seseorang itu, dalam beberapa hari sahaja orang itu akan berubah jadi seekor babi hutan. Setakat ni sudah 237 orang yang jadi babi. 237 orang sudah jadi babi dan 178 sedang menunjuk tanda-tanda nak jadi babi. Bila dia kena kuman ni, bizarre virus ini, dia akan, kuman itu akan menunjuk kesan-kesan dia. Mula sekali dia kata kulit dia makin tebal. Kemudian hidung dan telinga dia makin panjang. Kemudian tumbuh bulu di seluruh badan dia. Dia kata within a few days from an ordinary man and woman. Dia kata dalam tempoh beberapa hari saja, daripada satu orang laki-laki dan perempuan yang biasa, dia akan turn into monster ataupun turn into pigs. Dia akan jadi babi. Dia bubuh gambar pula di sini. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam tu. Macam babi hutan. Ini keluar dalam Weekly World News. Weekly World News. Kita cuma baca di dalam tafsir Suratul Baqarah. Cerita umat Nabi Musa, Bani Israel. وَكُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. Dan jadilah mereka itu kera-kera yang hina. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata وَكُونُوا قِرَادَةً وَالْخَنَازِيرَ. Jadi mereka itu kera-kera dan babi-babi.
Bila kita baca Quran, bila kita baca tafsir Quran, ada di kalangan kita yang bukan tak percaya tapi tak berapa percaya. Ada di kalangan kita bila baca ayat tu, kata umat Nabi Musa dulu, Bani Israel dulu, Allah ubah, bukan ubah perangai, ubah badan dia jadi kera dan jadi babi. Kita tak berapa percaya. Tahun 1995 Allah tunjuk, Allah memang berkuasa menjadikan semua benda ni. Nothing is impossible pada Allah. Tidak ada yang mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit hari lagi dia akan keluar dalam berita dunia mungkin. Ini majalah Weekly World News, keluaran terbaru bulan ni punya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jaga-jaga. Sekarang ini kita sudah masuk satu zon Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk Allah itu maha berkuasa. Kalau dulu mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tak tunjuk tunai-tunai benda ni, tapi lah ni nampak satu macam aja, nampak macam Tuhan nak tunjuk aja. Dia hantar mai AIDS. Sampai hari ini orang tak boleh nak berubat AIDS. Dia hantar mai Ebola. Sampai hari ini orang tak boleh berubat Ebola. Kawan saya kata esok dia jadi mai Itakro pula. Sebelum mai Itakro, dia hantar mai bizarre virus dulu. Ubah orang bagi jadi babi. Allah Subhanahu wa ta'ala iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah bila dia nak sesuatu, dia kata jadi, maka jadilah dia. Tak ada siapa boleh halang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kena insaf. Benda ni kena insaf. Kita main mengaji, di samping cari ilmu, kita nak cari kesedaran ini. Kita nak sedar siapa kita di sisi Allah. Dah kita sedar kita ni siapa, kita ni hamba Allah. Hamba bermakna sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami tak akan komen banyak-banyak. Itu sifat hamba. Hamba hanya taat pada Tuhan dia. Tuhan dia kata apa pun sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat. Kami tidak ada hak nak komplain banyak-banyak apa yang Tuhan bagi tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita takut dengan apa yang Allah tunjuk hari ini. Dalam hadis Nabi SAW sebut, dia kata bagi setiap penyakit itu dawa ada penawar dia. Dalam hadis Nabi kata setiap penyakit ada penawar dia. Hari ini teknologi perubatan kita hari ini tak sampai lagi ke tahap tu. Kita hari ini banyak penyakit tapi tak ada ubat. Tak ada ubat tu adakah kerana tak ada ubat? Dah, ada ubat. Pasal apa? Nabi kata setiap penyakit ada ubat. Bermakna Allah nak bagi tahu dekat kita, hampa pandai macam mana pun hampa tak boleh hambat ilmu. Tak boleh hambat. Dia hantar mai AIDS, merapak pakai cari ubat nak sembuhkan penyakit AIDS, tak jumpa. Dulu dia hantar mai penyakit siflis, penyakit kelamin. Kena penyakit siflis, cari rata, cari. Lah jumpa dah ubat siflis. Tak apalah, jumpa. Dia hantar mai AIDS. Tambah tai sikit lagi. AIDS lagi teruk daripada siflis. Cari. Tak jumpa ubat sampai hari ni. Tak jumpa, hantar mai Ebola pula. Cari. AIDS tak jumpa lagi, Ebola mai. Ebola tak jumpa lagi, bizarre virus pula mai. Bizarre virus ni, dalam artikel tadi dia kata duk kesan, duk cari apa punca pun tak jumpa lagi. Jangan nak cari ubat, nak cari punca pun tak jumpa lagi. Manusia ketika itu melutut di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena mengaji banyak. Kita ni kena mengaji banyak. Kena mengaji ayat Quran, kena mengaji hadis Nabi, kena mengaji ilmu Allah ni. Kena mengaji banyak-banyak. Bila banyak kita mengaji, kita nampak kita ni halus saja di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita tak bercakap bangga diri. Barulah kita tak bercakap sombong. Barulah kita tak jadi angkuh. Kerana kita sedar kita ni tak ada apa di sisi Allah. Kalau dah sedar kita tak ada apa, macam mana kita nak bangkit cabar Allah? Hang siapa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Kata dia, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing, dan api neraka itu masuk daripada bawah duburnya dan keluar ia daripada mulutnya, dan segala malaikat itu memukul mereka itu akan kepalanya. Memukul mereka itu akan kepalanya dan badannya dengan pemukul api neraka. Kata Sayyidina Ali, maka berdirilah Siti Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW. Maka berkata Siti Fatimah, hai kekasihku dan cahaya mataku, khabarkan olehmu apa-apa dosa mereka itu hingga jatuh atas kalian mereka itu dengan beberapa bagai seksa. Fatimah dengar Nabi itu cerita azab yang nak kena begini, bagian. Bila Nabi berhenti aja, Fatimah bangkit. Dia kata, ya Rasulullah, wahai bapakku, wahai kekasihku, wahai buah hati aku. Dia kata, pasal apa mereka ni kena azab begitu teruk ya Rasulullah? Dia kata, teruk sangat ni, bunyi azab teruk sangat ni. Pasal apa mereka kena azab begitu teruk? Maka sabda Nabi SAW, adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, maka bahawa sesungguhnya ia tiada mau menutup rambutnya daripada laki-laki yang lain yang haram memandang dia. Nabi mula terang satu-satu. Hamba Allah yang diperintahkan oleh Allah supaya malaikat cekak rambut dia gantung di dalam neraka Allah, kemudian dileburkan dia dengan api neraka di bawah dia. Ini adalah perempuan yang di atas dunia tak mau tutup rambut dia. Tak larang cakap lah. Cerita suruh tutup rambut ni tak larang cakap lah. Kadang-kadang tak mau cakap lah. Tak cakap pun tengok duk ramai juga lagi tak tutup. Nak cakap juga. Nak cakap berasa macam tak mau cakap. Ini jadi celaru kita pun. Bahasa macam law ni bukan masa bercakap dah. Law ni mazhab mana tak pakai tudung tu, pakai pegang, bubuh sarung buat pedak atas kepala dia. Lepas nak marah kita. Marah pi ya. Baik kita marah dulu sebelum esok Allah marah dia. Ustaz marah ni tak jadi apa. Ustaz marah ni boleh sakit hati gitu aja, tak ada apa. Ustaz tak ada azab untuk azab dia, tetapi jaga kalau Allah marah, Allah ada azab dia. Baik kita bersedia untuk dimarah atas dunia sebelum kita dimarah oleh Allah di hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan air yang panas dituangkan di dalam lehernya itu, maka bahawa sesungguhnya ia menyakiti akan suaminya. Yang Tuhan rentak lidah himpui naik ke atas kepada juru hayat hangat ni, jenis isteri yang selalu guna lidah dia bagi sakit hati suami. Saja bagi sakit hati suami dia. Duk elok-elok dia kata silap, dia kata. Lagi dia kata awak silap apa-apa? Silap nikah dengan itu. Amboi. Silap dia. Kita pun kata dia, hang mujuk aku ambil. Kata kalau aku tak ambil, hang pelajar lah. Pelajar apa dia kata? Elok terima hang ajar itu main engineer mana akan masuk dia kata. Amboi, kita rasa halus kita ni. Berasa halus kita ni. Kalau dia kata begitu, tak apa. Kalau dia kata begitu, kata dia alhamdulillah. Hang tambah pahala aku, kata dia. Tapi esok dia terdedah kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan isteri-isteri jangan cakap macam tu. Dan ada pun perempuan yang tergantung dua susunya itu, maka bahawa sesungguhnya dia memberikan air susu suaminya tiada dengan izinnya. Dia pernah menyusu anak orang dan sebagainya dengan susu badan dia tanpa minta izin daripada suami dia. Orang perempuan ni kita dah baca dah di awal-awal bab dulu. Bukan kata menyusu aja. Makanan dalam rumah pun tak boleh bagi dekat orang lain tanpa izin suami dia. Makanan dalam rumah tu tak boleh bagi dekat orang lain tanpa izin suami dia. Mana kalau duk cadang nak bagi ke orang, abang awal-awal kat suami dia. Dia kata, abang, dia kata saat ni nak bagi sikit, lauk ni dekat sekian-sekian orang. Suami dia kata tak apa, baru boleh bagi. Kalau dia bagi tanpa pengetahuan suami, berdosa dia. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya di dalam kerongkongan api neraka itu, maka bahawa sesungguhnya ia keluar daripada suaminya dengan tiada izin daripadanya. Ini cerita keluar rumah tak dapat izin suami, pun juga seolah besar dosa di sisi Allah. Dan ada pun perempuan yang tergantung dan memakan ia akan tubuhnya dan api neraka dinyalakan daripada pihak bawahnya, maka bahawa sesungguhnya ia memperhiasi tubuhnya kerana orang yang lain. Yang ni kena salai di hari akhirat esok.
Kena salai, pasal masa dia hidup atas dunia, dia ni jenis suka duk make up. Nak tolong tunjuk kat orang. Sampai lelaki dia pun naik heran. Lelaki dia kata, jom pergi rumah mak dah. Nak pergi berjalan rumah orang tua je. Bersiap bergomai. Bersiap dengan bedak dia, dengan mulut merah dia, bubuh dah merah, tak elok pula. Pedak dengan tisu, buang bubuh kadar, hak biru sikit pula. La ilaha illallah. Lelaki dia kata, wah apa pelah sangat ni. Dia kata, tak ada apa. Dia kata, kalau segak pun bini abang dia. Lelaki dia pun dengar-dengar, senyum meleret saja. Dengan lelaki dia gulung pergi sekali. Kadang ada juga lelaki lagu tu, dia marah mola aja, tapi bila bini dia jek dia balik, tak apa pula. Dia kata kalau segak pun, dia pakai kata bini abang juga. Tunggu juga, dia kata jom. Jom tu jom di neraka. Bukan jom mama. Ini nak kena jaga. Dan dia ada memperhiasi bagi suaminya. Berdosa perempuan tu, dengan suami dia tak hias diri, dengan orang lain pula dia berhias lebih-lebih. Dan ada pun perempuan yang tergantung dengan dua kakinya, yang tertambat kepada dua susunya, bertambat kepada ubun-ubun, dan telah dijadikan kepadanya beberapa ular dan kala, yang memakan ia akan dagingnya dan meminum ia akan darahnya, bahawa sesungguhnya ia di dalam dunia tiada hendak bersuci badannya, dan tiada hendak mandi daripada junub dan haid dan daripada nifas, dan meringan-ringan akan sembahyangnya. Yang tu Tuhan tahu lagi tu. Sudahlah gantung kaki, tangan dia, apa semua, bubuh kala jengking, bubuh ulak pula atas badan dia, duk pagut dia. Yang ulak neraka ni, sabit dengan hadis Nabi, dia kata sekali dia pagut, bisa dia 70,000 tahun lama dia. Sekali pagut. Dia bagi sekali 70,000 tahun lama duk tanggung sakit, derita kerana bisa ulak neraka itu. Ini bukan sekali pagut, ulang tu tak terus atas badan dia, kalau jengking tu tak terus atas badan dia, pagut tak berhenti. Bayangkan adab dia. Pasal apa teruk sangat hamba Allah ni? Pasal dia buat ringan-ringan dengan soal ibadah dia. Orang perempuan dia datang bulan, bila dah datang bulan, bila dah sah dah, yakin dah berhenti dah darah bulan dia buat balik, dia tak mau nak mandi wajib lagi, dia duk buat tangguh-tangguh lagi. Akibat daripada buat tangguh itu, terlepas beberapa semayang fardu yang sepatutnya dia dah kena mula semayang. Maka begitu adab yang Allah sediakan bagi dia. Dan ada pun perempuan yang tergantung hal keadaannya kelu dan buta dan tuli, yang ada ia di dalam kurungan daripada api neraka, maka bahawa sesungguhnya ada ia mendatangkan daripada anak zina. Yang ni perempuan yang berzina, yang melahirkan anak zina. Maka ditambatkan akan dia pada batang leher suami. Dan ada pun perempuan yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya itu seperti badan himar, yakni kaldai, bahawa sesungguhnya ia adalah sangat mengadu-ngadu, lagi amat dusta dia. Jenis suka hidup kacau laki dia. Balik-balik kerja tu adalah benda dia nak abang. Tadi lugu tu, lugu ni. Dia jenis suka hidup beratak kat laki dia. Saat lagi, payah cakap. Leceh, pembarahkan dia dah. Suka kacau. Dah buat elok dah, tak elok juga. Suruh tambah yang tu, suruh buat kot ni, suruh kacau. Saja kacau. Jenis macam tu. Dan suka dusta pula. Cakap bohong dengan suami sendiri. Dan ada pun perempuan yang seperti rupa anjing dan api masuk ia daripada mulutnya dan keluar daripada duburnya, maka bahawa sesungguhnya ia adalah sangat membangkit akan manusia, lagi banyak dengki berdengki. Suka sangat duk dengki ke orang, iri hati dan sebagainya, nak fitnah dan nak berjahanamkan orang lain. Ya bunayah, kata dia, jagalah bagi perempuan yang derhaka ia akan suaminya. Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memanggil oleh laki-laki akan isterinya kepada hamparan, maka enggan dia. Insya-Allah yang itu kita sambung pada bulan depan. Insya-Allah. Soalan dia kata, apakah hukum seorang suami yang malas bekerja? Kadang-kadang kerja, kadang-kadang tak kerja. Isterinya seorang saja yang bekerja bertumpus lumus untuk menyala kehidupan dia. Apa hukum suami yang tak mau kerja dan serah kepada bini aja untuk kerja? Hukum dia, suami itu suami yang dayus. Kalau sekiranya dia tak kerja tanpa uzur yang syar'i. Kalau lelaki dia tak kerja kerana uzur, penyakit dan sebagainya, yang penyakit itu tidak membolehkan dia kerja, itu dimaafkan dia.
Dan dalam kes yang macam tu, isteri kena banyak sabar lah. Isteri kena banyak sabar dengan musibah yang menimpa suami dia. Tapi bagi kes seorang suami yang sengaja tak mau kerja, malas, jenis pak belalang punya suami, jenis pak belalang ni saja tak mau kerja, mengharap titik peluh isteri saja untuk sara anak pinak dia, maka hukumnya suami itu dayus. La yadkhulul jannata dayus. Nabi kata tidak akan masuk surga laki-laki yang dayus. Wallahu a'lam. Anjing telah lalu di bawah ampaian kain dan terkena kain yang dijemur. Adakah perlu kain itu disamak? Jawab dia, kalau dia gini, dalam kes kita dengan Najis Mughalazah ni, kalau satu kering, satu basah, ataupun dua-dua basah, wajib disamak. Tapi kalau kita kering dan anjing tu juga bulu dia kering, kita sentuh, tidak wajib sama. Jadi dalam kes ni, kalau sekiranya kain yang duduk di ampaian tu basah, makna sah dah. Kita kena sama bahagian yang kena, yang bersentuh dengan badan anjing itu. Wallahu a'lam. Soalan, dia kata, rumah jiran saya dimasuki pencuri. Langkah yang pertama sekali, report polis. Dan yang kedua, jumpa bomoh. Katanya insya-Allah berkat doa bomoh tu, 6 orang yang hilang mungkin dah barang-barang, bukan 6 orang. InsyaAllah berkat doa bomoh tu, barang-barang yang hilang akan dapat dikembalikan. Kita hanyalah berusaha katanya. Soalannya, adakah boleh menggunakan bomoh dengan cara ini? Saya tak berani nak kata. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, bila dia kata, man ata kahinun fasaddaqahu, hadis tu. Barang siapa yang mendatangi seorang ahli tilik, nujum, bomoh dan sebagainya, fasaddaqahu, dan dia membenarkan apa yang dikata oleh bomoh itu, maka Allah tidak terima ibadah dia. Alhamdulillah. Jadi kalau tanya saya, saya jumpa lah. Saya jumpa bomoh, kita minta pada Allah supaya Allah yang selesaikan benda itu. Allah malah. Baru-baru ini pihak kilang kami ada buat kenduri. Pihak majikan telah menjemput seorang bomoh. Amboi laku tunggu bomoh lah. Pihak majikan telah menjemput seorang bomoh untuk baca doa selamat. Setelah selesai baca, bomoh bersama-sama dengan beberapa orang pekerja lagi berjalan-jalan di sekeliling kelang itu, dan di setiap penjuru kelang itu sambil menabur sesuatu dengan tujuan untuk menghalau makhluk-makhluk halus, jembalang tanah dan lain-lain lagi. Kemudian barulah disediakan makanan dan minuman. Masalahnya, bolehkah kami memakannya sedangkan kami tidak suka cara perbuatan mereka itu, dan apakah hukumnya? Dia cerita makan ni kasat tabir, tak ada sangkut paut dengan kerja untuk bomoh, untuk pinjam tabung barang apa ni, tak ada sangkut paut dengan makan. Tak ada sangkut paut. Makan tu cerita kenduri, tu cerita lain. Tapi kita nak cerita tentang main duk muih segala penyuruh bangunan kelang ni. Nah, abang lagu mana tau? Tak usah buat lah lagu ni. Tak usah buat lah lagu ni. Kita tak jumpa lah satu hadis pun daripada Nabi yang menceritakan Nabi pernah pinjam timuih yang sejuk apa semua di penyuruh-penyuruh rumah. Kita tak pernah jumpa. Yang ada macam yang selalu kita sebut, berlaku kepada seorang sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bila satu ketua badui kena sengat menatang visa, dia pergi berubat. Dia pergi berubat. Dengan kehendak Allah, ketua Arab Badui ini elok balik daripada sakit dia. Apabila ketua Badui ini elok balik daripada sakit dia, seronoklah orang Badui ini tak tahu nak macam mana nak tunjuk terima kasih dia atas jasa baik Abu Sa'id Al-Khudri ini. Mereka pun hadiah 2 ekor kambing dekat dia. Abu Sa'id Al-Khudri ambil 2 ekor kambing ini, bawa balik ke kemah tempat sahabat-sahabat semua berkemah daripada dalam musafir. Bila sampai sahabat tanya, ni kaki ambil mana? Dia kata, Arab Badui bagi. Pasal apa? Dia kata, pasal tadi yang sakit tu tadi, aku cuba, aku berikhtiar, Allah izinkan, baik dia. Dia kata, bomoh juga tu.
Dia kata tak. Dia kata, aku cuma baca Ummul Quran. Dia kata, aku cuma baca Fatihah dan aku muih pada tempat sakit dia. Dengan izin Allah dia baik. Sahabat-sahabat kata, kalau begitu nanti tak dulu kabin ni, kita balik tanya Nabi. Arab ni jangan buat main kan. Dia kambing tekok makan dua orang. Dia lambat lepas, dia sembelih, dia lapar, dia panggang, lala tu juga dia boleh habis tekok kambing. Jadi dia kata, sabar tak, kita jangan duk buat apa lagi kambing ni, balik tanya Nabi dulu. Bila sampai di depan Nabi, diceritakan benda ni pada Nabi. Nabi kata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kambing itu hak kamu. Maknanya Nabi meluluskan perbuatan itu. Takat tu ada. Takat tu ada sabit daripada hadis. Kemudian hati jenis duk tangkap dalam botol apa semua ni, kita tak pernah jumpa. Jadi saya tak mau komen. Saya tak reti bidang ni. Saya tak reti. Jenis boleh duk tangkap dalam botol, katuk cepat-cepat, takut terlepas ni, saya tak reti. Wallahu'alam. Apa yang penting, iblis, syaitan, jin itu ada. Iblis, syaitan dan jin itu ada. Dan apa yang pasti, kita tak boleh minta tolong dekat makhluk-makhluk ini. Kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dalam suratul jin Allah sebut benda ni. Kata dia, ada sekumpulan manusia yang selalu minta tolong dengan jin. Ada sekumpulan manusia dengan ilmu yang ada kat dia, dia bersahabat dengan jin. Fazaduhum rahaqa. Allah kata, maka Allah tambah lagi kefasikan dan jahat dalam diri dia. Mana tak boleh kan? Jadi kalau kita boleh hidup buat kerja tu, tangkap-tangkap dan sebagainya, dengan jalan yang tidak melibatkan jin, syaitan dan sebagainya, tidak melibatkan persahabatan dengan makhluk-makhluk ini, mungkin harus. Tapi kalau melibatkan bersahabat dengan makhluk-makhluk ini, sabit dengan ayat tadi, ditegah. Wallahu'alam. Apa hukum orang yang memakai azimat yang ditulis dengan ayat-ayat Quran ataupun bismillah atau dua kalimah syahadah sebagai tangkai pengadam ataupun mengubat penyakit? Hukumnya syirik dia dengan Allah. Hukum dia syirik dia dengan Allah. Quran tidak boleh dijadikan tangkai. Inna hadzal Qur'ana huwa hablullahil matin wa huwa an-nurul mubin wa huwa asy-syifaa'un nafi' wa 'ismatun liman tamassaka bih wa najatun liman ittaba'a atau kama qala. Hadis Nabi. Nabi cuma jelaskan dekat kita Quran ini, kata dia hablullahil matin. Yang pertama, dia merupakan tali Allah yang Maha Teguh. Kalau kita pegang dengan Quran, selamat kita. Wa huwa nurul mubin. Quran adalah cahaya yang menerangi hati dan alam. Wa huwa syifaa'un nafi'. Quran adalah penawar yang banyak manfaat dia. Dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri tadi, Quran menjadi penawar. Wa 'ismatun liman tamassaka bih. Dan Quran ini menjadi pendinding bagi orang yang berpegang dengan dia. Bukan jadi tangkai. Quran itu kalau kita percaya dia, kita beramal dengan dia, kita menjadikan Quran dalam hidup kita, kita akan selamat daripada kekacauan. Wa najatul liman ittaba'ah. Dan Quran menjanjikan kejayaan bagi orang yang ikut dia. Itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesilapan dari saya sendiri. Kita tangguhkan dengan perspektif farah dan surah Al-Asr.